Daerah kecil Matunggung berpeluang menikmati pembangunan lebih pesat jika cadangan menaik taraf kawasan itu sebagai daerah penuh diluluskan. Cadangan menaik taraf Matunggung daripada daerah kecil kepada daerah penuh akan dibawa untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Saya akan bertemu dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Noor, Ketua Menteri Sabah, dan juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menyediakan kertas Jemaah Menteri bagi permohonan untuk menaikkan taraf Matunggung dari daerah kecil kepada daerah penuh. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggung. Menurut Datuk Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, peningkatan status itu penting bagi membolehkan Matunggung menerima peruntukan pembangunan sebagai sebuah daerah penuh. Langkah berkenaan juga diyakini dapat mempercepat pembangunan kawasan, khususnya membabitkan kemudahan asas dan infrastruktur. Perubahan teknologi menuntut tenaga kerja berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi keperluan industri semasa. Justru ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkukuh supaya latihan yang ditawarkan kekal relevan dengan kehendak industri. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata kebolehpasaran graduan TVET kini semakin baik. Buktinya sebahagian besar graduan mendapat pekerjaan sebelum menamatkan pengajian. Mereka kebanyakannya sudah bekerja walaupun bergraduat hari ini, tapi kebanyakan mereka sudah bekerja dan saya harap mereka akan jadi contoh yang terbaik dalam industri TVET kita. Beliau berkata demikian pada Istiadat Convocation IKBN Kinarut ke-18 tahun 2026 di ITCC Penampang. Istiadat Convocation IKBN Kinarut ini menyaksikan 188 graduan menerima pengiktirafan dalam pelbagai bidang TVET. KBS telah memeterai 180 jaringan kerjasama dengan rakan strategik daripada pelbagai sektor industri termasuk menerusi memorandum persefahaman. Sementara itu, graduan cemerlang IKBN Kinarut yang ditemui RTM menyifatkan kejayaan mereka sebagai hasil sokongan keluarga serta bimbingan tenaga pengajar. Alhamdulillah, saya pun agak terkejut. Apa yang saya usaha selama ini, doa ibu bapa dan berkat guru-guru saya, semua tercapai. Semenjak saya masuk TVET, saya rasa saya punya hala tuju agak cerah di sini. Yang beri saya dorongan ialah kedua ibu bapa saya, keluarga saya, dan banyak membimbing saya pegawai IKBN lah. Yang banyak membantu saya mengajar, membagi ilmu yang lebih banyak. Perancangan saya selepas ini untuk sambung belajar lagi, untuk mengambil diploma di Semenanjung lah, untuk kos pelukis plan seni bina. Karena saya berminat dengan lukisan building plan semua, saya berminat untuk membuat 3D, render. Kejayaan graduan IKBN ini membuktikan TVET mampu membuka laluan kerjaya dan masa depan yang lebih cerah. Dalam pada itu, Datuk Mordi turut merasmikan penutupan program Jelajah TVET ILKBS 2026 Zon Borneo. Program tersebut menjadi platform memperluas pendedahan belia terhadap peluang latihan, kemahiran dan kejayaan dalam bidang TVET. Berlangsung selama 2 hari di ITCC Penampang, program ini turut menghimpunkan rakan industri bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada graduan TVET. KBS akan terus berusaha untuk meningkatkan TVET untuk menjadi laluan utama pendidikan dan kerjaya. Dan TVET bukan lagi pilihan kedua, bukan lagi pilihan alternatif, tapi pilihan utama. Sempena program ini, IKBN Kinarut memeterai 14 memorandum persefahaman serta 10 nota hasrat bersama syarikat dan rakan strategik industri. Kerjasama meliputi bidang elektrik, penyejuk bekuan dan penyaman udara, juru perancah, hospitality serta automotif bagi memperluas latihan industri, perkongsian kepakaran dan teknologi.
Usaha memperkukuh capaian internet di Kampung Sumbiling, Bongawan perlu dipercepat bagi memenuhi keperluan kira-kira 3,000 penduduk. Perkara itu sudah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Minta mohon cepat didirikan kita punya tower, menara telekomunikasi yang boleh dapat membantu menyelesaikan isu-isu ini. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Mini Karnival Keselamatan Komuniti Madani Kampung Sumbiling memperkukuh keselamatan dan ketahanan komuniti bersama MKN Sabah di Bongawan. Dato' Muhammad turut mencadangkan penggunaan menara komunikasi berskala kecil atau teknologi satelit sebagai penyelesaian sementara menunggu pembinaan menara berskala besar. Semangat patriotik terus disemarakkan menerusi pendekatan turun padang bagi mengajak masyarakat bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Isnin Aliasni berkata, program seumpama penting bagi mengingatkan masyarakat erti kemerdekaan serta memupuk rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Dan sungguhnya ini satu program yang bagus untuk kita mengingatkan bahawa bulan ini adalah bulan kemerdekaan dan juga Hari Sabah. Kadang-kala ada yang alfa, ada yang terlupa. Beliau yang juga adu ikhlas ditemui RTM sempena program Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 Negeri Sabah, daerah Beaufort di Pusat Aktiviti Warga Emas Beaufort. Turut berlangsung pengagihan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada orang ramai di tapak tamu Beaufort. Datuk Isnin turut merasmikan program jualan rahmah pada program berkenaan. Di Kampung Purun Hulu, Kuala Penyu, semangat patriotisme terus disemarakkan apabila penduduk bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Siti Aminah Aching berkata, setiap rumah digalakkan mengibar jalur gemilang sebagai tanda penghormatan terhadap kemerdekaan negara. Walau di mana pun berada, terutama sekali di kawasan Parlimen Beaufort inilah, supaya dimastikan walaupun satu bendera satu rumah, kita perlu mengibarkannya. Sementara itu, Pengarah Penerangan Sabah Jainisa Muhammad Noor berkata, KMJG tahun ini memberi tumpuan kepada pendekatan lebih dekat dengan komuniti. Program kita kali ini dia lebih community centric. Kita membawa pelbagai perkhidmatan di dalam komuniti selain daripada kita berkonvoi berjalan kaki mengajak komuniti di persekitaran kita untuk sama-sama mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera Sabah. Peserta konvoi kemudian bergerak dari rumah ke rumah untuk menyerahkan dan memasang jalur gemilang serta bendera Sabah. Konvoi KMJG yang memulakan jelajah sejak 1 Ogos disertai 25 jabatan dan agensi kerajaan. Lebih 5,000 pengunjung memenuhi Dewan Seri Sulaman Tuaran malam tadi menyaksikan konsert Irama Nurani 2026 yang menggabungkan hiburan dan pengisian berunsurkan keagamaan. Bertemakan alunan Nadi Perjuangan, konsert terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah ini menampilkan persembahan Rabani, Amir Yukes, Rahmat Mega serta artis tempatan Sabah. Konsert turut diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Program ini pada pandangan saya cukup baik sekali untuk memberi satu bukan saja keinsafan tetapi kesedaran kerana ianya berunsurkan agama ketuhanan dan ia amat memberi kesan kepada rakyat ataupun para pengunjung seperti tadi. Persembahan turut diserikan gabungan muzik moden dan tradisional bersama kombo RTM Sabah menjadikan suasana semakin meriah. Kita berjaya membawakan satu wadah penyatuan di kalangan umat dan juga rakyat Sabah yang berkumpul di sini untuk menonton konsert Irama Nurani pada malam ini. Lebih istimewa, kemeriahan konsert turut dikongsi secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM Sabah selain RTM Klik dan platform media sosial rasmi RTM Sabah.
Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Dayang Fariza. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.